Pengenalan, bahasa dan periklanan saling berkaitan dalam kehidupan seharian masyarakat. Iklan memainkan peranan penting dalam mengiklankan dan mempromosi barangan yang dijual atau dipasarkan. Menurut Jacob Daraman 2022, bahasa periklanan menggunakan elemen linguistik dan pemujukan untuk keberkesanan. Bahasa periklanan berupaya untuk mengubah sikap dan persepsi pengguna jika sesuai dengan sasaran pasaran. Periklanan pula mempromosikan jenama kepada khalayak sasaran melalui media tertentu. Penulisan kopi merupakan elemen utama dalam bahasa periklanan yang bertujuan untuk mengubah sikap pengguna terhadap jenama. Menurut Nur Husna Abdul Razak 2011, retorik merupakan seni penggunaan bahasa dalam pengucapan penulisan secara berkesan. Iklan berupaya untuk memberitahu pengguna apa yang dapat diberikan atau ditawarkan kepada mereka. Menurut Asma Haji Omar 1992, pihak pengiklanan mengiklankan seolah-olah mendoakan bakal pengguna mendapat kebaikan. Kaedah retorik bahasa iklan yang akan dikaji dalam kajian ini adalah kajian larangan, kaedah umpan, kaedah pertanyaan, kaedah perbandingan, dan kaedah berkaitan konsep. Berikut adalah beberapa kajian laras bahasa iklan yang telah dijalankan oleh beberapa orang pengkaji. Yang pertama adalah kajian Rahmat Ghazali pada tahun 2023 yang mengkaji perbezaan ciri laras bahasa iklan dengan laras bahasa yang lain. Beliau mendapati laras bahasa iklan adalah bertujuan untuk mempromosikan barangan dan perkhidmatan yang lain. Seterusnya adalah kajian Rahim et al. Pada tahun 2023 yang menganalisis retorik pengiklanan dalam media sosial. Kajian tersebut mendapati bahwa kaedah pengiklanan dalam media sosial mampu meningkatkan daya tarik pembeli. Ianya mampu membantu peniaga untuk mencapai objektif jualan dengan lebih baik. Seterusnya, kajian Shahril Nizam et al. Telah membuktikan bahwa penggunaan 20 kaedah retorik adalah efektif dalam mempromosikan produk dan menarik pelanggan. Akhir sekali adalah kajian daripada Siti Sania pada tahun 2015, yaitu perbandingan sebagai strategi retorik dalam iklan radio. Telah mendapati pengiklan memanipulasi kata dan frasa yang kabur untuk menarik perhatian pelanggan. Saya akan membentangkan kaedah umpan. Menurut Asma Haji Omar pada tahun 2016, kaedah umpan bersama barang yang diiklankan adalah terdapat barang atau perkhidmatan lain yang akan diberikan secara percuma kepada pembeli. Kaedah umpan dalam iklan bertujuan untuk memancing minat atau emosi khalayak bagi membeli barangan yang ditawarkan oleh periklan. Dalam hal ini, kaedah umpan boleh menjadi strategi yang berkesan untuk menarik perhatian khalayak melalui penggunaan kata-kata seperti tawaran istimewa, percuma, diskaun, potongan harga, promosi, dan sebagainya. Dengan menggunakan kaedah umpan yang betul, iklan mempunyai potensi yang lebih besar untuk mencapai matlamat pemasaran dan mendapat sambutan yang diharapkan daripada khalayak. Contohnya pada gambar Raja 1 melalui penggunaan ayat Super Big Sale Discount up to 22%. Dalam hal ini, penggunaan frasa tersebut dijadikan sebagai umpan untuk memancing khalayak sasaran bagi membeli produk penjagaan kulit muka berjenama Skintific tersebut. Seterusnya, pada gambar Raja 2 dan 3, periklan hanya menggunakan dua perkataan yang menonjolkan elemen pengumpanan, iaitu percuma dan jimat, dari ayat penuh, iaitu penghantaran percuma untuk setiap pembelian dan buy one get free milk tea. Begitu juga dengan gambar Raja 4 yang menggunakan perkataan jimat 50%. Periklan ini mengumpan khalayak dengan menawarkan perkhidmatan secara percuma terhadap pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan yang diiklankan, dan pada masa yang sama, pelanggan akan dapat menjimatkan kos sampingan. Oleh itu, dengan menggunakan kaedah umpan yang betul, iklan memiliki potensi yang lebih besar untuk mencapai tujuan pemasaran dan mendapatkan respon yang diharapkan daripada pembeli. Jelaslah bahawa penggunaan kaedah umpan dapat mempengaruhi khalayak sasaran supaya cepat bertindak untuk membeli barangan yang diiklankan. Seterusnya, saya akan membentangkan kaedah perbandingan. Menurut Ato, Arifin, dan Idris, perbandingan merujuk kepada membandingkan antara dua perkara yang berbeza. Kaedah perbandingan ini banyak digunakan pakai untuk mempromosikan suatu produk atau barangan. Menurut Siti Sania Abu Bakar, unsur perbandingan dalam pengiklanan banyak digunakan sebagai salah satu strategi untuk memperoleh perhatian pembeli. Berikut saya sertakan paparan video dan juga image yang mengandungi unsur-unsur perbandingan. Apakah masalah cucian anda? Kotoran susah nak tanggal. Baju senang rosak. Jangan guna peluntur, gunalah cecair Vanish.
Tengoklah kotoran ini dan bakteria yang tak kelihatan. Tuang cecair Vanish selepas pencuci. Cecair Vanish menanggalkan kotoran dan selamat pada warna dan fabrik. Bersih dan terlindung dari bakteria. Barulah 3 kali lebih manfaat berbanding peluntur. Baju kekal baharu dengan Vanish. Harpik, ada bau peluntur. Harpik! Puan, ada cara lebih baik membersihkan tandas. Cuba Harpic Power Plus Chanex. 10 kali lebih baik berbanding peluntur. Tanpa bau bahan kimia. Kini, dengan formulasi lebih pekat, ia menanggalkan kotoran paling degil dan membasmi kuman. Lihat, bau dan alami perbezaannya. Melalui paparan video tersebut, saya telah mendapati bahawa perbandingan pada kedua-dua raja di bawah sama-sama menunjukkan perbandingannya secara terus, iaitu dapat kita lihat dan dengar dengan jelas melalui penggunaan teksnya tersendiri, iaitu perkataan berbanding dengan peluntur. Kesannya, pembeli akan membuat persepsi dan tindakan, iaitu tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Dalam kedua-dua paparan iklan tersebut juga telah menggunakan perbandingan hyperbola. Hyperbola merujuk kepada Nick Hasan Basri. Nick Abdul Qadir merupakan gaya bahasa yang menunjukkan sesuatu perkara secara berlebih-lebihan. Hyperbola ini dapat dilihat pada Raja 5 dan Raja 6, iaitu perkataannya 3 kali lebih bersih dan 10 kali lebih bersih. Namun, pada hakikatnya, perbandingan ini tidak dapat dilihat melalui pandangan mata kasar saja. Perbandingan ini secara tidak langsung dapat memberi kesan kepada emosi pengguna atau pembeli dari segi kepercayaan mereka terhadap produk yang diiklankan. Dalam kedua-dua paparan iklan tersebut juga telah menggunakan perbandingan hyperbola. Hyperbola merujuk kepada Nick Hasan Basri. Selain itu, saya juga telah mendapati kaedah perbandingan dalam iklan yang menunjukkan perbandingannya melalui harga dan melalui paparan visualnya. Selain itu, saya mendapati bahawa pihak pengeluar pengiklanan tersebut sama-sama menunjukkan perbandingannya dengan memperlihatkan ciri-ciri yang terdapat dalam iklan tersebut. Oleh itu, kaedah pengiklanan ini dapat menarik perhatian pembeli untuk mencuba produk tersebut sekaligus dapat menguntungkan pihak pengeluar produk untuk mencapai objektif mereka. Seterusnya, saya akan membentangkan kaedah pertanyaan. Kaedah pertanyaan adalah salah satu daripada kaedah bahasa iklan yang diperkenalkan oleh Hasma Haji Omar. Kaedah pertanyaan adalah soalan yang tidak memerlukan jawapan kerana jawapan tersebut terdapat dalam iklan yang dipaparkan. Menurut Richard, kaedah pertanyaan adalah soalan yang tidak memerlukan jawapan literal. Sebaliknya bertujuan untuk mencetuskan idea serta memberi kesan emosional. Menurut Richard, contohnya dalam iklan Wavo, penggunaan kaedah pertanyaan dapat dilihat menerusi ayat "Baju anda berbau hapak?" Pertanyaan itu tidak memerlukan jawapan kerana jawapan tersebut telah tersedia sebaik saja soalan diajukan, iaitu kini tidak lagi dengan sabun Wavo 5-in-1. Seterusnya, kaedah pertanyaan juga dapat dilihat melalui iklan Panadol, iaitu feeling pain and feverish after the COVID-19 vaccination. Pertanyaan tersebut juga tidak memerlukan pelanggan untuk menjawabnya kerana jawapan tersebut dapat dilihat menerusi ayat Panadol can help relieve symptoms of pain and fever post-COVID-19 vaccination. Menurut Asma Haji Omar 1992, kaedah berkaitan konsep mengaitkan konsep yang ingin dipaparkan dalam iklan. Sebagai contoh, jenama mengkaitkan barangan dengan model atau duta jenama tersebut untuk menarik minat pembeli untuk membeli barangan tersebut. Sebagai contoh, jenama kosmetik Laneige mengumumkan duta jenama mereka, iaitu Kim Seok Jin, atau lebih dikenali sebagai Jin, yang merupakan seorang penyanyi, penulis lagu dan ahli kumpulan lelaki Korea Selatan BTS seperti yang ditunjukkan dalam gambar Raja 13. Jin mempunyai peminat yang ramai di seluruh dunia. Oleh itu, peminat Jin akan membeli produk Laneige sebagai usaha untuk menyokong idola mereka. Jin akan sentiasa dikaitkan dengan produk dan jenama Laneige selaku dutanya. Selain itu, pasukan beregu badminton lelaki iaitu Aaron Chia dan So Wei-yi merupakan duta jenama Haier Malaysia yang merupakan sebuah syarikat pembekal peralatan elektrik terkenal di Malaysia seperti yang ditunjukkan dalam gambar Raja 16. Jenama dan produk Haier sering dikaitkan dengan Aaron Chia dan So Wei-yi. Kerjasama dengan juara dunia BWF 2022, Aaron Chia dan So Wei-yi sebagai duta jenama itu membolehkan Haier meningkatkan jumlah jualan produk dan keuntungan mereka di pasaran Malaysia. Jenama Haier lebih dikenali oleh masyarakat semasa dutanya memakai jersey yang mempunyai logo jenama tersebut. Ini saya akan menerangkan tentang apa itu kaedah iklan larangan. Iklan larangan
adalah mesej yang disampaikan dalam bentuk larangan atau peringatan yang dibuat dengan cara yang jelas, tepat, dan berkesan. Kaedah iklan larangan ini bukan saja untuk melarang pengguna daripada melakukan sesuatu, namun kaedah iklan larangan ini juga adalah untuk menggesa seseorang atau pengguna untuk membeli atau mendapatkan barangan yang dipromosikan dengan kadar yang segera. Seterusnya, dalam kaedah iklan larangan ini banyak menggunakan perkataan seperti jangan. Hal ini demikian kerana untuk menarik minat atau memanipulasi pengguna untuk melihat iklan yang dipaparkan dengan kadar yang segera. Sebagai contoh bagi kaedah iklan larangan ini dapat dilihat pada gambar Raja 17, 18, 19 dan 20. Pada gambar Raja 17, 18 dan 19, 20 ini, kita dapat melihat iklan tersebut menggunakan ayat seperti ini, jangan lepaskan peluang ini. Ayat ini adalah berbentuk seperti gesaan untuk mereka yang melihat dan membaca iklan tersebut agar tidak melepaskan peluang untuk menyertai peraduan yang mereka lakukan. Sebagai contoh, dalam iklan teka suara Zayan, siapa sahaja yang dapat meneka suara tersebut akan memenangi wang tunai sebanyak RM200. Pada gambar Raja 19 tahun 20, kita dapat melihat bahawa kedua-dua iklan tersebut menggunakan kaedah iklan larangan dengan menggunakan kata gesaan jangan dengan menggunakan ayat jangan lepaskan peluang, yang di mana hal ini akan menarik minat sesiapa saja yang melihat iklan tersebut untuk menyertai peraduan yang mereka lakukan. Oleh hal yang demikian, kaedah iklan larangan ini akan dapat berfungsi untuk menarik sesiapa sahaja dan memanipulasi pemikiran mereka yang melihat iklan tersebut untuk menyertai atau melihat iklan yang mereka paparkan. Kesimpulannya, kepelbagaian bahasa pengiklanan adalah penting untuk mengiklankan dan mempromosikan barangan yang dijual atau dipasarkan. Terdapat 12 jenis kaedah retorik bahasa iklan. Antaranya ialah kaedah doa, kaedah latar, kaedah gesaan, kaedah umpan, kaedah larangan, kaedah keyakinan, kaedah pemesraan, kaedah pertanyaan, kaedah peristiharan, kaedah perbandingan, kaedah berkaitan konsep, dan kaedah pemaparan atau penyataan. Dalam kajian ini, kaedah yang dikaji adalah kaedah umpan, kaedah perbandingan, kaedah pertanyaan, kaedah berkaitan konsep, dan kaedah larangan. Kajian ini menunjukkan bahawa kaedah umpan dapat mempengaruhi halayak sasaran supaya cepat bertindak untuk membeli barangan yang diiklankan. Kaedah perbandingan pula dapat mempengaruhi tindakan pembeli dengan cara menarik perhatian dan meyakinkan mereka tentang produk yang ditawarkan. Kaedah pertanyaan merupakan kaedah yang menggunakan tanda soal dalam mengiklankan barangan atau produk. Kaedah berkaitan konsep menggunakan jenama untuk mengaitkan barangan dengan model atau duta jenama tersebut bagi menarik minat pembeli untuk membeli barangan tersebut. Akhir sekali, kaedah larangan bukan sahaja untuk melarang pengguna daripada melakukan sesuatu, namun kaedah larangan ini juga bertujuan untuk menggesa pengguna membeli atau mendapatkan sesuatu dengan kadar yang segera.